Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin wa ila arwah min jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam, Imam Azhari, dan imam-imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan pegawai masjid serta ahli jabatan kuasa, seterusnya barisan kepimpinan kampung Sungai Lang Baru, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semuanya saya doakan supaya agar tuan-tuan sentiasa dalam keadaan sihat wal afiat, ceria, bahagia, dikurniakan rezeki yang luas, umur yang panjang, sentiasa waras, segar, insya-Allah, dan dapat menunaikan segala amanah yang dipikulkan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kuliah kita sambung, kuliah fiqhus sirah, memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar tahu, tapi faham. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 128, tuan-tuan nanti boleh tengoklah rujuk. Mungkin ayat ni ada kaitan yang pada malam ni yang akan kita bincangkan, beberapa perkara. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Itu sifat Nabi. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Ayat ni boleh kita jadikan sebagai panduan pedoman amalan kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada umat dia dan tidak sanggup melihat umatnya ditimpa sebarang kesusahan ataupun kesukaran dalam melakukan amalan. Satu hadis yang sangat biasa kita dengar,
laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umat aku, la amartuhum bis siwak, nescaya aku akan perintahkannya bersiwak, gosok gigi, inda salatin, setiap kali nak solat wajib. Tapi untuk tidak memberatkan, Nabi kata sunat je. Kalau wajib susah kita tuan-tuan ya. Setiap kali nak solat gosok gigi, setiap kali nak solat gosok gigi. Tapi itu salah satu daripada ciri rasa kasih sayang, tak mahu menyusahkan umat dia. Dan kita buat tu sebagai suatu tanda kasih sayang kita lah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala tadi ya. Baik. Sekarang kita masih lagi berada pada bulan Zulhijjah ya. Ada suatu peristiwa tragedi hitam ya, yang berlaku pada bulan Zulhijjah ni. Dalam sejarah perkembangan tamadun Islam, antaranya, dia banyaklah kan. Antaranya kita nak sebutkan sebagai renungan kita pada malam ni ialah kematian ataupun pembunuhan keji ke atas Sayyidina Uthman, berlaku pada bulan Zulhijjah. Dikatakan ada riwayat menyatakan dia berlaku pada hari-hari tasyrik, iaitu mungkin 11, 12, 13. Maknanya ramai antara sahabat-sahabat yang besar pergi mengerjakan ibadah haji, belum balik lagi. Jadi pemberontak, pembunuh tu dia ambil kesempatan situ. Tapi ada satu riwayat menyatakan yang lebih kuat bahawa dia dibunuh pada 18 Zulhijjah. Kita malam ni malam 16 16. Malam raya tu hari Khamis kan? Jadi malam 16, 15 malam 16. Pada 18 Zulhijjah dibunuh. Kenapa? Kerana ketika itu Sayyidina Uthman sedang berpuasa. Berpuasa. Ada satu riwayat kan, dalam satu kitab Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan pada hari pemberontak yang khianat itu membunuh Uthman. Ini cerita baliklah ya. Dan siapa yang bunuh tuan-tuan? Dinyatakan iaitu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang menjadi dalang, menghasut supaya bencikan Sayyidina Uthman. Di sini disebutkan, kita share supaya kita dapat tahu. Kalau panjang umur kita masuk pada sejarah Khulafa' ar-Rasyidin insya-Allah, habis pada kitab yang ketiga nanti. Ketika pemberontak yang khianat itu membunuh Uthman, beliau sedang berpuasa. Pada hari yang sama, beliau telah memerdekakan 20 orang hamba. Ini sifat Sayyidina Uthman. Beli hamba dan merdekakan, beli hamba dan merdekakan. Dan beliau meminta seluar untuk dipakai, sedangkan beliau tidak pernah memakainya sebelum ini, sama ada dalam masa jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Mungkin seluar yang dipakai itu tidak seperti seluar yang dia nak pakai pada hari itulah, ataupun mungkin Sayyidina Uthman ni dia sifat dia memakai kain selain pada jubah di luar kan, dia pakai kain. Tapi pada hari dia nak dibunuh tu, dia minta dipakaikan seluar. Beliau memberitahu mereka yang sedang bersama-samanya, ini sahabat-sahabat lain nak membela lah, nak mempertahankan. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Uthman dan Umar di dalam mimpiku. Maknanya Uthman bermimpi. Mereka berkata kepadaku, bersabarlah, engkau akan berbuka puasa di sisi kami nanti. Seolah-olah Uthman dah diberitahu bahawa pada hari itulah beliau akan dibunuh. Kemudian Uthman meminta Al-Quran, lalu membukanya untuk dibaca. Kemudian beliau dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Sedang baca Al-Quran. Dikatakan pemberontak itu tidak dapat mengawal perasaan, dibakarnya pintu rumah Sayyidina Uthman dan masuk serbu.
dan dipukul Osman dengan besi di kepala, dan darah tu merecik ke mushaf yang sedang dibaca oleh Saidina Osman. Dan dikatakan bahawa jari isteri Saidina Osman juga dipotong oleh pemberontak. Itu kejamnya tuan-tuan ya. Menurut Ibnu Katsir, tujuan Osman radhiyallahu anhu memakai seluar pada hari tersebut ialah semata-mata kerana beliau tidak mahu auratnya terdedah ketika dia dibunuh nanti. Ini orang wali-wali ya, orang yang dekat dengan Allah seolah-olah tahu bahawa ajalnya hampir tiba, macam bersiap sedia kan. Mana nak jaga aurat tu sampai kepada saat nak mati. Sebab pakaian kita ni kan adalah maruah kita. Ulama kata maruah tu dilihat pada pakaian, cara kita bercakap dan dengan siapa kita bergaul, pergaulan kita. Itu adalah maruah diri kita. Ya, kena jaga tu. Kan? Percakapan kita, pergaulan kita dan pakaian kita macam mana. Itu adalah antara maruah diri kita. Jadi Saidina Osman ni sampai ke tahap situ dia menjaga maruah diri dia sebagai seorang khalifah, sebagai seorang menantu kepada Rasulullah SAW. Ini kerana seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebelum ini bahawa beliau adalah seorang yang sangat pemalu dan para malaikat di langit juga malu kepadanya. Kena ada sifat malu. Dinyatakan dalam satu riwayat tuan-tuan ketika Nabi SAW berada di dalam rumah baginda, pakaian Nabi itu kita maklumlah, kita di rumah kan, bukanlah kita pakai macam tuan-tuan sekarang kan. Ada kadang-kadang kain kita tu terdedah, tersingkap dan sebagainya. Lalu masuk Abu Bakar, Nabi tak buat apa-apa. Masuk Osman, jumpa dengan Nabi, Nabi tak buat apa-apa. Oh, ada Tuan Azir tak perasan tadi. Babai lagi tu. Kemudian bila masuk Saidina Osman, Nabi cepat-cepat turunkan kain dia tu. Maksudnya Nabi mengiktiraf kan, sifat dan rasa malu pada Saidina Osman yang juga seorang yang pemalu kan. Al-haya'u minal iman kan. Malu tu sebahagian daripada iman. Ini orang tak malu tu yang boleh buat segala larangan-larangan tu. Malaikat di langit juga malu kepadanya. Beliau meletakkan Al-Quran di hadapan dan membacanya. Beliau menyerahkan diri kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia mengambil keputusan untuk tidak berperang kerananya. Kalau dia memerintahkan mereka untuk berperang, nescaya mereka akan dapat memenangkannya terhadap musuhnya. Namun perkara itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikitlah sebagai kita imbas balik bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam. Saidina Osman ni sahabat-sahabat Saidina Ali, sahabat-sahabat yang pemuda-pemuda tu nak pertahankan dia. Tapi dia kata jangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tidak mahu berlaku pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Ini seorang pemimpin yang sangat hebat, memikirkan tentang umat kan? Tak mahu berlaku pertelagahan di antara umat dia, rakyat dia kan. Kalau boleh saja dia pemimpin kan, dia ada orang-orang dia. Bahkan sahabat-sahabat yang rapat, sahabat-sahabat yang besar-besar, sahabat yang kanan-kanan ni sedia mempertahankan. Tapi dia kata tak perlu. Akhirnya dia sanggup dibunuh oleh musuh Islam. Okey, baik tuan-tuan kita pergi pada kitab kita, iaitu di halaman yang ke 452 .
Saya nak sebutkan sini tentang kisah bagaimana kita sebutkan pada kuliah yang lalu bahawa Nabi dalam keadaan lapar, lalu seorang sahabat Jabir bin Abdullah menjemput Rasulullah SAW datang ke rumah. Ada seekor kambing dan satu periuk gandum yang dimasak ataupun bali lah kan, yang dimasak, dan dia dimakan oleh lebih kurang 1,000 orang dan cukup, dan masih ada baki lagi. Dalam Rahiq Al-Makhtum, tak ada dalam kitab kita tu, saya bacakan sikit. Ekoran kelaparan yang dideritai oleh mereka, berlakulah beberapa mukjizat Nabi. Dan Nabi ni tak boleh tengok umat dia menderita. Jabir bin Abdullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menderita kerana kelaparan, lalu dia pulang menyembelih seekor kambing sementara isterinya menguli segantang tepung. Kemudian Jabir datang membisikkan secara rahsia kepada Nabi supaya datang bersama sekumpulan kecil para sahabatnya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa semua orang yang terbabit menggali parit itu. Sedangkan bilangan mereka 1,000 orang. Seekor kambing je. Ya. Berapa kilo je Dan 10 orang makan, settle kan seekor kambing Tetapi mereka dapat makan makanan yang disediakan itu sehingga kenyang. Tatkala selesai makan, periuk daging masih lagi mendidih sebagaimana asalnya, dan tepung uli masih lagi dibakar untuk membuat roti seperti asalnya. Dan riwayat ini tuan-tuan terkandung di dalam Sahih Al-Bukhari. Maknanya kesahihan kisah ini adalah benar, kan, tidak diragui dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dalam kisah yang lain, seorang perempuan, saudara perempuan kepada An-Nu'man bin Bashir, datang membawa segenggam buah kurma di tempat penggalian parit untuk dijamu kepada bapa dan bapa saudaranya. Nak bagi pada ayah dia dan ayah saudara dia je. Apabila dia melintas Rasulullah, baginda meminta kepadanya buah kurma itu, lalu dikucar-kucarnya di atas helai kain. Diambil, dimasukkan dalam kain kan, dikucar-kucar. Kemudian baginda memanggil mereka yang menggali parit untuk makan buah itu. Buah itu semakin bertambah sehingga apabila mereka selesai makan, masih ada lagi buah-buah yang gugur dari hujung kain itu. Dan begitulah Allah SWT menyantuni siapa tuan-tuan? Rasulullah SAW, kerana sifat kasih sayang Nabi kepada umat dia. Ini satu peristiwa yang sangat besar tuan-tuan. Kita ni ayah-ayah, atuk-atuk ni akan mendapat keberkatan. Dan Allah bagi keberkatan sekiranya kita berkorban menyantuni ahli keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu. InsyaAllah cukup berkat tu semua. Nampak macam sikit, tak berkat kan? Macam mana ni duitnya tak ada kan? Tapi kerana keberkatan kita menumpahkan kasih sayang pada anak-anak, cucu-cucu tu, Allah berkatkan. Allah bagi kecukupan. Ini Nabi dah tunjukkan. Tapi kita bukan mukjizat ya. Yang kata ini mukjizat ni kan? Tidak, tu Nabi pada mukjizat. Tapi kita ada barakah kerana kebaikan amalan-amalan soleh kita buat, amalan soleh yang kita buat. Satu lagi tuan-tuan ya. Semasa hari menggali parit itu, di dalam Sahih Al-Bukhari juga, pada hari menggali parit kami telah terhalang oleh seketul bongkah yang besar. Lalu para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bongkah besar ini menjadi penghalang kepada parit. Baginda berkata, biar aku yang turun ke bawah.
Kemudian baginda berdiri sedangkan perutnya masih beralas dengan batu akibat kelaparan kerana telah 3 hari tidak merasai makan. Lantas Nabi mengambil cangkul dan memukul bongkah itu sehingga hancur menjadi pasir. Kan? Batu yang besar tu boleh jadi pasir. Boleh buat ya? InsyaAllah. Satu riwayat lagi Al-Barra. Semasa hari menggali parit, kami telah terhalang oleh seketul batu besar yang tak dapat dipecahkan oleh cangkul. Lalu kami mengadu kepada Rasulullah. Baginda pun datang lalu memegang sebatang cangkul. Saya berkata, Bismillah. Nabi sebut Bismillah. Kemudian dipukulnya dengan satu pukulan. Lantas berkata, Allahu Akbar. Aku telah dikurniakan kunci-kunci negeri Syam. Ada satu riwayat menyatakan oleh Nabi pukul cangkul ketuk batu tu terpercik macam percikan besi bertemu dengan batu kan. Lalu Nabi nampak cahaya di negeri Syam. Mana Syam ni kuasa Rom lah. Kuasa di negara Rom. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat istana-istana merahnya di saat ini. Istana Rom dengan warna kemerah-merahan dan kemegahan mereka itu. Kemudian baginda memukul kali yang kedua, lalu terbelah satu lagi. Seraya baginda berkata, Allahu Akbar. Aku telah dianugerahkan Farsi. Dianugerahkan kuasa Farsi. Demi Allah, aku melihat istana-istana Al-Madain yang berwarna putih itu sekarang. Itu gambaran-gambaran lah Nabi nak cerita bagi motivasi pada sahabat-sahabat. Kemudian baginda memukul kali yang ketiga sambil membaca Bismillah sehingga menyebabkan pecah saki-baki batu itu. Serentak itu juga baginda berkata, Allahu Akbar. Aku telah dianugerahkan kunci-kunci negeri Yaman. Dinampakkan Yaman akan dibuka. Fathu Yaman dibuka. Sebab itu Nabi dah hantar kan Muaz bin Jabal ke Yaman, hantar sahabat-sahabat. Demi Allah, sekarang aku sedang melihat pintu-pintu gerbang Sana'a dari tempatku ini. Nabi seolah-olah membuat satu ramalan akan berlakunya pembukaan dan kemenangan Islam. Baik. Itu sedikit kisah sambungan daripada yang kita sebutkan tadi Kemudian kita pergi pada muka surat 454, kisah tentang Bani Quraizah yang mungkir janji. Bani Quraizah ni kita dah baca, kita dah tahu salah satu daripada suku kaum Yahudi. Suku kaum Yahudi yang taat setia pada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jaga kota Madinah. Tapi dia akhirnya suku kaum Quraizah ini akhirnya belok juga, dia khianat juga. Huyai bin Akhtab An-Nadri telah keluar sehingga dia menemui Ka'ab bin Asad Al-Qarzi, yakni ketua Yahudi Bani Quraizah, mempengaruhinya supaya melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni kita dah baca tuan-tuan, cuma kita nak lanjutkan dengan tulisan apa ni dalam Rahiq Al-Makhtum ni ya, tentang kisah bagaimana Bani Quraizah itu telah dapat dipujuk supaya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tentera-tentera Islam sedang menghadapi keperitan dan kesukaran di barisan peperangan itu,
ular-ular kecil. Ini istilah je tuan-tuan ya. Ular-ular kecil yang licik melakukan tipu daya mula menyelinap masuk ke dalam kamar-kamar mereka dengan tujuan menyembur racun ke dalam tubuh mereka. Penjenayah besar, yakni Bani Al-Nadir. Bani Al-Nadir yang telah bersekongkol dengan orang-orang Quraisy. Bahkan dia mengkhianati bangsa dia sendiri. Bila ditanya oleh Abu Sufyan, mana yang lebih baik, agama kamu atau agama Muhammad atau agama kami? Dia katakan agama Quraisy itu lebih baik. Sedangkan dia tahu agama Muhammad itu agama yang benar. Penjenayah besar Bani An-Nadir telah beredar pergi ke perkampungan Bani Quraizah lalu bertemu dengan Ka'ab bin Al-Asad Al-Qarzi, ketua Bani Quraizah, serta orang yang bertanggungjawab menyetujui perjanjian dengan Nabi SAW. Sebelum itu dia telah memeterai perjanjian dengan Rasulullah untuk membantu baginda jika terjadi peperangan. Boleh faham ya tuan-tuan ya? Bani tiga keturunan Bani orang-orang Yahudi ini, Bani Qainuqa, Nadir dan Quraizah ni, dalam piagam Madinah mengikat perjanjian nak bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi dua puak telah belot, iaitu Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Dan Bani Nadir ini cuba menarik juga Bani Quraizah untuk belot dan menentang Nabi SAW. Huyai, yakni ketua Bani Nadir tadi, mengetuk pintunya, tetapi Ka'ab lantas menutup pintu apabila melihat kedatangan Huyai. Huyai terus mendesak dan memujuknya sehingga akhirnya dia pun membukakan pintu. Berkatalah Huyai, "Hai Ka'ab, aku datang kepadamu membawa kemuliaan masa silam dan harapan seluas laut yang melimpah. Aku datang membawa tentera Quraisy, termasuk pimpinan dan pembesarnya." Dia nak tunjukkan kekuatan dia supaya Ka'ab tadi ikut serta bersama dengan dia. "Sehingga aku berjaya menempatkan mereka di Majma' Al-Ashal di Rumat. Aku juga berjaya membawa tentera Ghatafan termasuk pimpinan dan pembesarnya, sehingga aku tempatkan mereka di Danab Naqmi berdekatan Uhud. Mereka telah berjanji kepadaku tidak akan meninggalkan tempat ini melainkan setelah menghapuskan Muhammad dan semua pengikutnya." Jadi dia memberi harapan, memberi jaminan bahawa dia berada di pihak yang kuat, dapat mengalahkan Muhammad. Kemudian Ka'ab menjawab, "Demi Allah, engkau hanya datang kepadaku membawa kehinaan masa silam dan awan tandus yang tidak berair. Hanya kedengaran guruh dan kilauan kilat, padahal tidak menurunkan apa-apa. Jahannam kamu, hai Huyai. Biarkan aku dengan keadaanku sekarang, kerana aku tidak ada pilihan terhadap Muhammad melainkan bersikap benar dan menepati janji." Ini kata Ka'ab awalnya, kan? Awal-awalnya. Tetapi Huyai terus mendesak dan memujuk dengan berbagai cara sehingga akhirnya dia bersetuju memberi jaminan kepada Ka'ab dengan katanya, "Jika Quraisy dan Ghatafan pulang tanpa dapat mengalahkan Muhammad, aku akan masuk bersama kamu." Maksudnya aku akan setia dengan kamu, dengan Bani Quraizah, sanggup. Kalau Quraisy dengan Ghatafan tadi tarik diri ataupun kalah, maksudnya sampai begitu dia pujuk nak tarik sokongan daripada Bani Quraizah ni. "Aku akan masuk bersama kamu, menetap di dalam kubu kamu sehingga aku akan sama-sama menanggung apa yang menimpamu." Akhirnya Ka'ab bin Asad membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah dan berlepas diri daripada sebarang keterikatan perjanjian antaranya dengan orang-orang Islam. Dia menyertai tentera musyrikin untuk memerangi tentera Islam. Sampai situ je. Jadi apa kita punya kefahaman?
fake kita tentang tentang sirah ni, tentang sejarah ni. Ia bahawa perjanjian dengan orang-orang Yahudi tidak dapat dipercayai. Mereka akhirnya akan mengkhianati perjanjian tu. Sebab dalam satu tulisan sejarah orang-orang Yahudi ni dikatakan pada awalnya dan pada tengahnya dan pada hujungnya adalah sama, iaitu pengkhianatan sampai hari ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka, kan? Menghina mereka. Bahkan Yahudi ini pada zaman Nabi juga dihina, dihalau keluar daripada Madinah, dikumpulkan di Khaybar, akhirnya dihalau keluar dan ada yang dibunuh. Dan tuan-tuan, Bani Quraizah ni akhirnya lelakinya semua dibunuh sebab pengkhianatan tu. Habis pada perang Khandaq ni, perang Parit, perang Ahzab ni, Rasulullah SAW mengepung perkampungan Quraizah selama 25 hari. Akhirnya menyerah diri dan mereka akhirnya meminta dibicarakan. Bukan dengan Nabi katanya. Dia tak mahu Nabi yang jatuhkan hukuman. Dia nak seorang daripada kalangan puak Aus. Aus itu orang Madinah yang mereka mereka ada membuat perjanjian dengan harapan orang Aus itu akan menyebelahi mereka. Akhirnya seorang ketua Aus iaitu Sa'ad bin Mu'az, ini sahabat yang hebat. Nanti insya-Allah ada masa kita terangkan bagaimana kehebatan Sa'ad bin Mu'az ni. Ada kisah di dalam ni tuan-tuan, dalam ni ada. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az bertanya kepada Ka'ab, dalam kitab Taurah kamu, sekiranya berlaku orang mengkhianati, apa hukuman dia? Apa hukuman dia? Lalu Ka'ab kata, hukuman bagi pengkhianat dalam Taurah ialah mereka semua dibunuh. Maka dengan itu Sa'ad bin Mu'az pun menjatuhkan hukuman apa yang terdapat dalam kitab mereka sendiri. Akhirnya semua lelaki itu dibunuh. Perempuan dijadikan sebagai tawanan dan hamba, dan kanak-kanak tak dibunuh lah, kan? Jadikan sebagai hamba. Itu satu hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Dan akhirnya Yahudi sampai hari ini, tuan-tuan, kan, dia tak ada negara, kan? Bahkan dia merampas negara Palestin. Palestin. Okey, akhir sekali untuk kuliah malam ni. Kita tengok pada muka surat 455 keadaan kaum muslimin ketika itu, ya. Suasana dan keadaan kaum muslimin ketika itu telah mendapat kepastian tentang kebenaran berita pengkhianatan Bani Quraizah. Orang Islam dah tahu dah, Bani Quraizah telah khianat. Bahkan perkampungan Quraizah tu dekat dengan parit dah. Mereka boleh membuka laluan, kan? Tentera-tentera kafir Quraisy dengan tentera-tentera Ghatafan dan sebagainya tu masuk melalui perkampungan mereka. Di masa yang sama, golongan munafikin menaburkan bibit keraguan dan perpecahan di dalam saf muslimin. Dan seteru Islam pun mula membanjiri Madinah dari atas dan dari bawah. Ni, kan? Jadi tentera Islam makin sibuklah, tuan-tuan, Kaum munafikin tidak henti-henti menggempur kaum muslimin dari dalam. Serangan daripada luar dan dari dalam. Kaum munafik ni dia bagi dia takut-takutkan, kan, secara psikologi, kan. Lemahkan semangat. Ada di antara mereka mengatakan, dahulu Muhammad menjanjikan kita akan memperoleh harta-harta perbendaharaan raja-raja Kisra, Parsi dan perbendaharaan raja-raja Rom. Yang Nabi tadi cerita kisah yang Nabi ketuk tu, kan. Ketuk batu besar tu, Nabi nampak Rom ditawan.
ketuk lagi Parsi ditawan, ketuk kali yang ketiga Yaman ditawan. Jadi orang-orang munafik menggunakan isu itu untuk melekehkan. Kata Islam akan menang dengan menjanjikan Rom, Parsi dan Yaman. Tapi keadaan sekarang nampak Islam semakin lemah. Tetapi hari ini kita sendiri pun tidak berani menjaminkan keselamatan dirinya sekalipun untuk pergi membuang air besar. Nak keluar pergi buang air besar pun tak berani. Itu sifat keadaannya. Bila Rasulullah SAW mendapati suasana sekitar dan keadaan kaum muslimin semakin terancam, maka baginda pun menjemput Sa'ad bin Mu'az. Ini tuan-tuan yang kita nak kisahkan ya. Sa'ad bin Mu'az. Dia di antara yang kena panah. Dan satu panah tu mengena pada pembuluh darah dia. Dan dia minta doa pada Allah, jangan matikan dia sehingga dia dapat menumpaskan apa? Menumpaskan golongan Quraizah tadi. Tentera-tentera kafir, dan Allah makbulkan doa dia. Dia tidak mati di medan perang, tapi itu mati setelah habis peperangan. Dia pendarahan kan, pembuluh darah kata. Dan dikebumikan di Baqi', di perkuburan Baqi'. Sayyidina Uthman pun dikebumikan di perkuburan Baqi'. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, dan bermesyuarat dengan mereka dengan mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan kabilah Ghatafan, di mana baginda akan memberi 1/3 hasil buah-buahan Madinah ni kepadanya agar mereka mengundur diri dari medan pertempuran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang tengok umat dia dalam keadaan ketakutan kan. Takut nanti ada yang cedera, ada yang mati, dibunuh dan sebagainya itu. Nabi sanggup berunding dengan kumpulan Ghatafan ni, orang Arab Ghatafan ni orang Arab yang musyrikin, dan menawarkan mereka buah-buah di Madinah ni, ambillah 1/3, jangan kacau orang Islam Madinah. Ini perjanjian Nabi. Nabi nak buat perjanjian dengan Ghatafan agar mereka mengundur diri dari medan pertempuran, dengan tujuan untuk memecah belahkanlah kekuatan kafir Quraisy. Lalu dua-dua Sa'ad itu berkata, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah keputusan ini suatu pendapat tuan hamba untuk kami bertindak, atau apakah ini satu suruhan yang ingin Rasulullah SAW lakukan untuk faedah kami, atau satu perintah dari Allah? Ditanya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, malah ini adalah suatu perkara yang ingin aku lakukan untuk kebaikan kamu, dan supaya kamu dengannya dapat kuleraikan kekuatan mereka. Nabi seorang yang strategis dalam peperangan. Kita habiskan sinilah ya. Ada sikit lagi. Strategis dalam peperangan. Nabi kata ada dua sebab. Ada dua tujuan dia tawarkan kepada Ghatafan tadi. Tawarkan buah-buahan, tamar, anggur dan sebagainya. Madinah kan subur, tanah yang subur, mengeluarkan buah-buahan. Dia kata tujuannya supaya Ghatafan itu tidak mengganggu kamu, dan yang keduanya supaya persepakatan Ahzab tadi, persepakatan Ghatafan itu keluar daripada tentera bersekutu tadi, tentera bersekutu, dan mereka berpecah belah dan menjadi lemah. Itu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan musuh. Itu yang dia katakan dalam satu buku, tuan-tuan ya. Tuan-tuan baca Nabi Muhammad seorang yang jenius. Seorang yang jenius, yang memang fatanah kan, memang bijak dan pakar dalam peperangan. Walaupun pakar tuan-tuan, tapi dia mengambil pandangan juga daripada Salman Al-Farisi kan.
supaya gali parit. Dia tak ada tunjuk dia punya ego, apa kamu ni kan seorang orang biasa saja. Lantas Sa'ad bin Mu'az menjawab, demi Allah, sesungguhnya kami tidak berhajatkan ini. Demi Allah, kita akan memberi kecuali mata pedang sahaja. Nak dapat buah-buahan, anggur, tamar dan sebagainya itu tidak. Bahkan kami akan bagi mata pedang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan di antara mereka dan kita dan mereka. Muka Rasulullah SAW memancarkan cahaya kesenangan dan berkata, engkau dengan pendapat engkau. Kebanggaan Nabi SAW kepada orang Madinah ni sangat hebat tuan-tuan. Yang pertama, masa Nabi mula-mula berhijrah ke Madinah, orang Madinah sambut dengan sambutan yang sangat-sangat istimewa. Betapa besarnya jiwa Rasulullah SAW. Yang keduanya tuan-tuan, bila Nabi nyatakan bahawa orang kafir Quraisy akan serang kita, kan? Akan serang kita. Apa pendapat kamu? Semua senyap. Kecuali orang-orang Muhajirin memberikan jaminan akan membantu bersama dengan Rasulullah. Orang Ansar semua diam, orang Madinah. Sehingga bangkitlah Sa'ad bin Mu'az ni. Dia kata, ya Rasulullah, sebagaimana kami berjanji denganmu ketika di Mina dulu dalam perjanjian Aqabah, maka kami akan tunaikan janji kami. Lalu berseri-seri muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok jaminan sahabat sanggup berkorban tu. Berkorban nyawa tuan-tuan . Dan yang ketiganya, kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika Sa'ad bin Mu'az menyatakan bahawa kami tidak akan berganjak dan tidak akan berikan mereka sebutir pun buah tamar, melainkan kami akan beri mereka mata-mata pedang. Maknanya sanggup matilah tu, kan? Sedangkan Rasulullah SAW nak selamatkan umat dia, tapi umat dia sendiri sanggup mempertaruhkan nyawa mereka. Kata Ibnu Ishaq, diriwayatkan dari Asim bin Amru bin Qatadah, dari Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, dan tidak berlaku peperangan di antara kaum muslimin dan kabilah Ghatafan. Demikian juga tidak berlaku kesungguhan perdamaian di antara kedua selain daripada kumpulan pengumpanan belaka, murawadah disebut situ. Manakala pihak musyrikin pula terserempak dengan parit bila mereka sampai ke Madinah dengan kata mereka, ini adalah taktik perangan yang tidak pernah ditempah oleh bangsa Arab. Kaum musyrikin mengambil tempat di sekeliling parit yang digali, mengepung kaum muslimin di mana tidak berlaku sebarang pertempuran pun selain daripada beberapa orang kaum musyrikin yang cuba merempuh masuk di satu pergentingan khandak parit. Tetapi rempuhan mereka itu telah disekat dan dihalang oleh sebahagian kaum muslimin hingga mendesak mereka berundur, dan sebahagian yang lain dibunuh. Di antara mereka yang dibunuh ialah Amru bin Wudda, dan ia telah dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maksudnya orang kafir Quraisy dia cari tempat yang agak kecil dia punya parit tu dan agak tidak dalam untuk mereka menyeberang. Menyeberang pun dibunuh. Tapi dikatakan tuan-tuan, kita tutup dengan satu kisah, kita akan sebut juga nanti sebagai satu pengajaran bahawa Nabi SAW dan sahabat-sahabat terlalu sibuk mengawasi tentera musuh tu takut lepas masuk Madinah, sehingga mereka terluput waktu solat. Bahkan dalam satu riwayat menyatakan bahawa Umar solat asar pada waktu maghrib. Maknanya tu qada lah, tak sempat solat asar kerana terlalu sibuk menahan asakan-asakan musuh tu. Dalam keadaan jiwa yang gentar dan sebagainya tu kan, bimbang dan sebagainya tu, mereka terluput waktu solat, termasuk Rasulullah SAW. Sehingga itulah Rasulullah SAW kata dalam bentuk laknat kepada orang-orang kafir ni, semoga Allah sumbat
mulut-mulut mereka dan perut mereka dengan api. Dengan api. Sebagaimana mereka, kerana mereka telah menyibukkan kami sehingga kami terluput waktu solat. Tuan-tuan boleh tengok dalam situ ya. Mereka Yahudi telah menyibukkan kita sehingga ketinggalan solat wusta. Solat wusta apa? Solatul dalam muka surat 460 tu. Muka surat 460. Syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asr. Rupanya solat wusta tu solat asar, solat pertengahan. Iaitu solat yang tidak waktu panas dan menuju kepada waktu malam. Jadi di wusta tu maksudnya tengah-tengah lah, kan? Nak pergi daripada siang nak pergi malam. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara summa sallaha bainal isha'ain wal maghrib bal bainal isha'ain al maghrib wal isya'. Mereka Yahudi telah menyibukkan kita sehingga ketinggalan solat wusta, yakni solat asar. Allah telah memenuhkan rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Kemudian Rasulullah SAW tunaikannya di antara isya', iaitu di antara maghrib dan isya'. Maknanya Rasulullah melaknat mereka kerana mereka lah menyebabkan umat Islam terlepas waktu solat. InsyaAllah kita sambung. Jadi sebagai rumusannya tuan-tuan gitulah. Bagaimana yang pertamanya, bagaimana kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat dia, sanggup menawarkan perdamaian kepada Ghatafan. Kemudian sahabat-sahabat pula sanggup menyabung, menggadai nyawa, harta dan nyawa mereka untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya yang baru kita sentuh ni, kena tengok lebih sikit Orang-orang Yahudi menyibukkan, orang-orang kafir lah, menyibukkan orang-orang Islam daripada melakukan solat kerana serangan-serangan mereka. Pada hari ini sama juga tuan-tuan. Tapi bukan bentuk serangan fizikal, serangan dengan cara lain pula. Sampai kita lambat solat kita, kan. Itu yang dia kata fawailul lil musallin. Orang yang solat itu, melewat-lewatkan solat. Ada satu jawapan Ustaz Azhar, itu orang tanya, melewat-lewatkan solat berdosa ke? Kan? Jadi wallahu alam, saya tahu dia jawab tak berdosa. Yang berdosanya lewat solat sampai bila kita solat tu masuk waktu, sampai solat asar masuk waktu maghrib. Itu dah kira berdosa. Itu hikmahnya Allah SWT letakkan waktu solat tu, ya. Dan Nabi kata solat yang terbaik adalah solat pada awal waktu. As-salatu ala waqtiha. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang baik dan yang barakah. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.